Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Selamat petang minggu, saudara. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda semua sihat, ya. Puan Asmah, kita juga Puan Rosita Rahman. Petang-petang minggu ni ada yang tengah tidur, saudara. Ada yang sedang berehat-rehat sambil makan kuih-kuih. Ada yang makan kuih raya lagi, saudara. Saudara Abu Seman, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Abu Seman Hashim, saudara Muhammad Syah. Saya yakin mungkin juga ada teman-teman yang menghadiri majlis mempelai. Eloklah santuni keluarga. Saudara, dalam keadaan-keadaan begini, kita bertemu sanak saudara, ya. Saudara Adam Elias, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Saudara, yang paling penting, bila anda, saya yakin, mungkin ramai lah, ya, Raja Kamal Raja Faizanku, ramai orang sedang memandu untuk pulang kembali ke kota, meninggalkan kampung halaman, kerana besok nak mula bekerja balik, saudara. Dah habis cuti panjang. Dan mungkin setelah selamat sampai, alhamdulillah. Bagi yang sedang memandu, saya mengharapkan agar anda memandulah secara berhati-hati, kerana semalam tengok gayanya ramai juga, saudara, yang ajal kesan daripada kemalangan jalan raya 48, saudara, dalam tempoh 3 hari. Sila tengok balik laporan saya malam tadi. Ya, Fazil Yub, saudara Muhammad Yusof dari Bandar Baru Kedah, saudara Fadil, saudara Fida Elias. Saya mengharapkan agar teman-teman yang sedang memandulah dengan penuh berhati-hati, penuh berhemah. Kalau jalan itu sesak, banyakkan bersabar, selawatkan Nabi, saudara. Kalau rasa mengantuk, ada RNR, berhenti, tidur dulu walaupun 10 minit. Ya, sebab Mak Khairi, sebenarnya, saudara, mata kita ni, saudara, kalau kita tak dapat tidur panjang pun dapat 10 minit, dipanggil deep sleep. Kalau kita dapat menikmati deep sleep 10 minit, cukup, saudara. Sedangkan kita memandu dalam keadaan toyong hayang, na'udzubillah minaz zalik, saudara. Kena ingat, ya, Puan Selamat Yusof, dia kata selamat petang. Di Kuala Pilah tak berapa panas, nampak gayanya mendung. Bagaimanapun, saya dah bagi laporan semalam akan berlaku hujan di sebelah buah negeri, hujan ribut petir. Jadi teman-teman yang semalam saya laporkan harus berhati-hati. Itu yang saya harapkan. Ya, saudara, bila saudara membuka pencerahan saya, tentulah sentiasa dipenuhi dengan peringatan-peringatan. Dan peringatan saya culip daripada pihak yang berkuasa. Apa khabar Saudara Omar Ali dari Pulau Pinang? Hari ini saya nak bercakap tentang Pulau Pinang, Saudara Omar Ali. InsyaAllah. Sebab tiba-tiba saya terfikir tentang Pulau Pinang. Tapi saya nak santuni kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang masuk. Saudara Akik Filzi yang baru menyertai pencerahan ini. Saudara Fazil Yub, apa khabar, saudara? Saya mendoakan anda sihat dan sihat walafiat bersama keluarga. Ya, saudara. Binti Hafiz Syauqi, saudara Arzek Ayib, saudara Zali 80, saudara Faziman Man, saudara Liman Raj, saudara Abdul Ghaffar Kasim, Tuan Haji Ismail, saudara Aqil Fizi, saudara Razali, teman-teman yang perlu saya santuni, ya, saudara. Begitu juga Ahmad Syuzimat, saudara Aqil Fizi, saudara. Baik, saudara, kita teruskan pencerahan. Dalam selalunya saya akan menyantuni teman-teman dalam tempoh 4 minit. Ya, saudara Syahrom, lepas 4 minit tu saya memberilah pencerahan apa yang patutnya. Hari ini kita berbicara soal di Pulau Pinang, saudara. Saudara, dulu zaman saya muda-muda dulu, saudara, ya, dan Mirabet, apa khabar? Dulu Pulau Pinang ini diisytiharkan sebagai kawasan pulau bebas cukai. Sebab itu ramai orang ke sana. Bukan di sebelah Bukit Mertajam, saudara, ya, bukan di sebelah Seberai, ya, saudara Damari, tapi di sebelah pulau. Jadi sebab itu Pulau Pinang menjadi tumpuan. Saudara Raja Kamal Faizan, tajuk petang ini cerita Pulau Pinang, kata aku. Jadi ramai orang berkunjung, saudara, jutaan. Ramai membeli belah. Selalunya kalau siapa pergi ke Pulau Pinang tu, balik
sebagai buah tangan itu mereka akan bawa balik buah-buahan dari luar negeri. Apple, anggur, buah lai, ini kegemaran saya, saudara. Buah limau. Terima kasih, Saudara Syarom. Begitulah keadaannya Pulau Pinang terkena kedai Pulau Bebas Cukai. Selepas Pulau Pinang, Langkawi juga diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai. Tapi kebanyakan orang pergi ke Pulau Langkawi itu, mereka membeli belah pakaian, minyak wangi, dan kalau lelaki itu beli rokok. Murah. Tapi hari ini dah tak ada. Ada sikit-sikit barang je. Dan akhirnya Langkawi sunyi sepi. Dan ada pula katanya Pulau Pangku juga antara kedai yang diisytiharkan, ada kawasan yang diisytiharkan sebagai bebas cukai. Tapi jenama-jenama tertentu saja. Jadi bila kedai, tidak ada lagi kedai bebas cukai, maka tak ramailah pengunjung. Langkawi sunyi sepi. Itu keadaan. Langkawi sepi, Pulau Pinang pun tak ramai pelancong untuk membeli belah. Saya tak tahulah di Pulau Pangku sebab saya belum kesempatan ke sana. Ya, Saudara Mayang Syah, Saudara Raja Baizan. Jadi saudara, dari kedai, bukan kedai, daripada Pulau Bebas Cukai, saya masih ingat di Pulau Pinang. Saudara. Kalau saya dulu belajar di Kolej Sultan Abdul Hamid, saya daripada Lumut Perak, saya selalu singgah di Taiping untuk mengambil kereta api. Sebab ada tiket, warrant tiket untuk balik ke kolej. Kereta api naik di Taiping. Dan bila daripada Taiping sampai ke Batuah, saudara, berhenti seketika. Saya ingat dari sekolah sampai lebih kurang pukul 5.30, pukul 6 pagi. Sampai pukul 8.30 baru kereta api meneruskan perjalanan ke Padang Besar. Jadi ada 2 jam. Dan tempoh 2 jam itulah, saudara, saya akan menaiki feri pergi ke Pulau Pinang. Tempat yang paling saya suka sekali, saudara, dululah, sekarang dah tak ada dah. Itu restoran Craven. Macam orang kata, rokok Craven A, saudara. Craven. Itu keingatan saya. Tapi sekarang ni, saudara, suasana dah berbeza. Apabila wujudnya 2 buah jambatan di Pulau Pinang. Saudara, ini yang saya nak bercerita ni, saudara. Saya melihat, saudara, apa yang berlaku sekarang di Pulau Pinang sama juga berlaku di lapangan terbang Subang. Dulu kalau kita nak pergi keluar negara, saudara, saudara Omar Ali, Bagan Daspi, ini saya nak beri pencerahan sedikit, saudara. Bukan Pasang Kota, Padang Kota, saudara Zack, Padang Kota di Pulau Pinang. Jadi dulu kalau saya berhenti di Pulau Pinang, di Batuah, saya naik feri. Seberang sana ada restoran Craven. Restoran roti canai, saudara. Sekarang semua dah tak ada. Feri pun tak ada. Samalah juga, saudara, macam mana apa yang berlaku di lapangan terbang Subang. Dulu kalau kita pergi keluar negara, kita akan naik pesawat melalui lapangan terbang Subang. Hari ini, lapangan terbang tu hilang, lenyap. Lenyap dari muka bumi ini, tak ada lagi dah, saudara. Yang ada adalah lapangan terbang Subang 2. Yang sama tu kalau saudara tengok filem Anak Bapak, tak silap saya. Ada gambar lapangan terbang Subang. Memang cantik, saudara. Mempunyai ikonik sejarah. Sebab itu selalu saya katakan kita ni tidak peka kepada bangunan-bangunan bersejarah. Mudah kita menghapuskan. Sedangkan sekarang ni kalau kita wujud lapangan terbang di Subang tu, apa salahnya tak perlu nak dibangunkan lagi lapangan terbang yang baru di sebelahnya. Sedangkan lapangan terbang Subang itu lengkap, depannya ada hotel. Sekarang tak ada dah, saudara. Sedih saya tengok. Begitu juga sekarang ni, kawasan sekitarnya pun tak ada lah, saudara. Langsung lapangan terbang yang ada sekarang ni langsung tidak memiliki ciri-ciri estetika untuk pelancongan, saudara. Jadi begitulah juga nasibnya dengan feri di Pulau Pinang. Pulau Pinang sekarang ni ada 2 jambatan, saudara, yang menghubungkan Pulau Pinang dengan Tanah Besar di Batuah sekarang. Tetapi, saudara, bagi saya lah, ramai orang yang seusia dengan saya pasti terkenangkan memori silam kita waktu kita pergi ke Pulau Pinang, mesti kita nak naik feri. Malahan dulu, saudara, kalau ada postcard yang kita hantar pada kawan-kawan, kita berkirim postcard lah, saudara. Dia sekeping postcard tu, letak stamp +10 sen, ada gambar feri Pulau Pinang. Semua itu sekarang ni, saudara, sudah tinggal kenangan. Amat menyedihkan. Malahan, saudara, sama ada di Bagan ataupun di seberang di pulau pun,
tempat landing ferry pun dah tak ada saudara. Saudara kena ingat saudara, terminal feri Pulau Pinang itu diwujudkan pada tahun 1895. Satu benda yang harus dipertahankan. Saya tak tahu kenapa dengan mudah mereka merobohkannya dan menghilangkannya daripada peta bumi di antara Pulau Pinang dengan Batu Wah. Saya tak tahu kenapa begitu. Begitu juga macam saya katakan macam mana lapangan terbang Subang. Saya merasakan mereka yang menghapuskan ataupun merobohkan lapangan terbang Subang itu berdosa pada generasi akan datang. Sebab ini adalah antara lapangan terbang yang kita wujudkan selepas kita mencapai kemerdekaan. Itulah saya kadang-kadang terasa juga hati ini marah pada pimpinan terdahulu saudara. Saya marah kerana mereka merobohkan benda-benda ataupun tempat-tempat yang begitu bersejarah, yang ada ikoniknya saudara. Sedangkan kalau saudara, waktu saya tinggal di Finsbury Park di London saudara, rumah sebelah rumah saya tu dia tulis itu, rumah ini pernah disewa oleh duta India ke England 100 tahun, 200 tahun dulu saudara. Kita lapangan terbang sehebat lapangan terbang Subang kita hapuskan. Tak ada lagi dah saudara. Sedih saya sebab saya masih mengimbau suasana lapangan terbang. Mula-mula saya bertolak berangkat ke luar negara menggunakan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz. Saya ada kafenya, kita turun, semua orang boleh melambai-lambai. Ingat lagi saya. Begitu juga di Peri Pulau Pinang. Peri yang diasaskan dari punya dermaganya daripada pelabuhan di seberang di Pulau Pinang dengan di Butterworth pada 1895. Akhirnya pada 126 tahun, pada usia 126 tahun, maka perkhidmatan feri ditamatkan. Dia digantikan pula saudara dengan bot adalah bot ataupun katamaran. Tapi tak lama berkekalan. Akhirnya sekarang ni dia mula dengan bot pada 1 Januari 2021. Tapi kabarnya 2-3 bulan lalu sudah tidak ada. Berakhirlah sudah nostalgia kita ke Pulau Pinang. Ya saudara, Mayang Percaya, Saudara Samsul Anwar, Saudara Jis Serasi, Waalaikumsalam. Yalah, sedih. Kita sedih sangat dengan perubahan silam negara kita. Dah banyak, tak nampak dah. Banyak saudara. Saya khawatir juga malahan dulu mereka nak ubah. Stadium pun nak ubah. Stadium Merdeka, tempat kita proklamasi kemerdekaan. Saudara Samsul Anwar, apa khabar saudara? Mayang. Itu keadaan yang saya merasakan. Saya dulu kalau kita pergi ke Pulau Pinang, macam pergi ke luar negeri lah saudara. Dan di Pulau Pinang dulu saudara, dia ada dia punya train. Ada kereta api saudara. Dia macam, kalau saudara tengok filem, apa nama filem dia tu? Filem Hindustan tu ada. Di luar negara, di Sweden tak silap saya. Dia macam train kecil tu, lalu bukanlah kereta, tak ada. Dia train saudara. Itu pun dah tak ada dah. Jadi Delmira Bek benarlah saudara, seolah mereka mahu menghilangkan sejarah bangsa kita, sejarah negara kita. Agak menyedihkan. Saya amat sedih saudara bila melihat tram, Daeng Adil Azhar, terima kasih. Tram. Kalau kita tengok Delwali, filem Hindustan, Delwali tu yang hebat, jutaan manusia menonton filem itu, dia ada menggambarkan bagaimana tram. Seronok, cantik benda tu. Dan sekarang dah tak ada saudara. Sedangkan tram itu sangat cantik kalau ada di pulau. Saudara. Tapi dah tak ada dah sekarang. Tram dah tak ada. Malahan yang amat mengecewa, menyedihkan adalah perkhidmatan feri daripada Butterworth ke Pulau Pinang. Dulu walaupun kita berkereta, walaupun ada jambatan saudara, dua jambatan ada di Pulau Pinang. Tapi kita tak terasa ikoniknya, tak terasa seronoknya. Saudara Nani, apa khabar? Waalaikumsalam. Dia kata Nani dari Johor Bahru. Dia kata lama tak join, tak mengapa, masing-masing sibuk. Ya Nani. Dan bila kita pergi ke Pulau Pinang, menaiki feri itu adalah salah satu daripada aktiviti yang menyeronokkan. Kalau kita satu ni dengan cucu, Namrong, apa dengan terbang Subang? Lapangan terbang Subang memang dah tak ada dah sekarang. Dan tak ada lah sekarang ni. Tak ada nak katakan sejarah apa. Sekarang yang ada tu yang baru. Saudara Namrong. Bagi saya hilanglah sejarahnya. Begitu juga ni feri. Dulu kalau kita, waktu saya muda-muda dulu, dapat anak 2-3 orang saudara, bawa anak sampai kita naik feri tu.
Kalau kita menonton filem Titanic tu, lagu My Love dengan angin, terpaan angin, aduh seronok saudara. Duduk atas feri tu, dia tak lama, lebih kurang 15 minit saja. 20 minit rasanya. Memang tapi seronok. Bahan-bahan inilah sebenarnya G-Serai dia kata, G-Serasi dia kata, inilah bahan-bahan sebenarnya boleh menjadi salah satu tarikan pelancong luar. Benar. Sebenarnya itu keadaannya. Secara Omar Ali, pantai pun dah tak best dah sekarang ni. Hotel yang pajak, pantai-pantai, saya tak tahulah bagaimana berlaku di seberang sana. Tapi sebelah sini dah tak ada lah. Dulu kalau saya pergi Pulau Pinang, saya suka duduk tinggal di ENO Hotel. ENO Hotel saudara bersebelahan dengan Padang Kota. Orang Perak jangan sebut Saudara Syarul. Saudara Syarul daripada Pontian Johor. Saudara. Saudara Rohani Abdul Rahman dia kata seronok. Pernah bawa anak-anak naik dulu dengan ini ferry. Sekarang dah tak ada saudara. Ini yang menyedihkan saya. Bila tak ada lagi, macam mana lah saudara? Macam mana keadaan kita nak berhibur dengan anak-anak, nak menceritakan sejarahnya. Bayu, seronoknya kita naik ferry tu. Selalunya bila naik ferry tu, kita nak duduk depan. Ada tempat duduk, tempat tak kereta. Kalau kita parking kereta tu, kereta boleh naik sekali dengan ferry. Kita duduk depan untuk merasa tamparan angin. Aduh saudara, terlalu indah nostalgianya waktu menaiki ferry ke Pulau Pinang. Saudara Hakimi Razali, saudara Rizek, dia kata, ferry tak ada. Jadi, maka hadaplah jam. Bagi saya bukan soal macet ataupun kesesakan lalu lintas. Saya selalu menekankan bagaimana kita tidak peka, tidak prihatin terhadap harta warisan negara kita ni diabaikan begitu saja. Jadi keadaan inilah yang membuat kadang-kadang hati nak marah juga saya. Saya bayi Medan sepupu saya dulu jadi pemandu feri Pulau Pinang. Baik Yalah, sekarang dia tak ada saudara. Izzuddin, Waalaikumsalam. Salam dari Pulau Pinang. Macam mana saudara Izzuddin? Saya kalau pergi Pulau Pinang, saudara, turun saja dari feri, selalunya saya akan terus belok ke kanan, pergi ke Padang Kota. Padang Kota lama, saudara. Bukan Padang Kota baru. Kalau dia Pulau Pinang ada dua Padang Kotanya. Satu Padang Kota lama, satu Padang Kota baru. Dan kegemaran saya kalau pergi ke Padang Kota lama, saudara, adalah dia punya pas sembur. Ada satu peristiwa, saudara, saya tengah makan dengan anak-anak saya, 4 orang. 4 orang lah, anak 3 orang. Isteri saya 4 orang. Jadi 5 orang kita duduk satu meja tu. Tiba-tiba punya sedapnya makan pas sembur tu. Bangku saya duduk patah. Anak-anak saya ketawa berdekat-dekat. Memanglah kami kalau tengok orang jatuh kita ketawa, bukan simpati saya. Berdekat-dekat mereka ketawa. Dia kata papa ni makan pas sembur lupa diri sampai kan bangku pun patah. Itu pas sembur di Padang Kota Lama. Kalau saudara pergi ke Padang Kota Baru, dia yang ada tu, yang makanan cuma sedapnya cuma laksa Penang. Dan saya suka duduk di menginap di hotel ENO. ENO hotel ni hotel lama saudara, hotel zaman penjajah British. Biliknya besar, boleh main golf dalam tu saudara. Besar biliknya. Dan katil pun besar. Anak-anak boleh berlari-lari saudara. Dan waktu malam sambil kita lepas sampai solat, kita duduk, minum-minum, duduk kat kafe dia tu. Yang paling seronok, dia mengekalkan dia punya tradisi main jazz. Macam kita tengok filem P. Ramlee, saudara. Dalam filem P. Ramlee, Ibu Mertuaku. Kan ada dia menari, lepas tu ada main jazz, ada pemain pancaragam lah, saudara. Dan penyanyi orang tua-tua. Yang main drum tu, saudara, saya gelak, saudara. Saya kata dia antara lena dengan tak lena. Dia duduk begitu. Tapi dia masih lagi mengetuk drum tu. Orang tua. Tak tahulah ada tak ada lagi. Saya tak tahulah. Selamat sepana. Salam sembang santai-santai. Kita cakap tentang Pulau Pinang. Abdul Aziz. Selamat sore. Miri hujan lebat ya. Oh begitu. Alhamdulillah. Kalau hujan, Alhamdulillah. Izzuddin di Pulau Pinang. So itu keadaan saudara. Dan di Pulau Pinang hari ini bagi saya lah. Seri dah tak ada. Kemudian bila duduk di Pulau Pinang, selalunya lah saudara. Duduk dekat ENO restoran, ENO hotel, kemudian bawa kereta pergi ke dia punya taman bunga. Ini memang terkenal Pulau Pinang. Di mana bagi makan buruk-buruk saudara.
bawa kacang. Kadang-kadang tak ada nak beli kacang, dia rampas. Banyak kita tengok ke. Kemudian kita pergi pula ke Fraser Hill. Apa Fraser Hill? Apa ini? Bukit Bendera. Naik dia punya kereta api, terus ke puncak Bukit Bendera. Jadi artinya ada sesuatu bila kita pergi ke Pulau Pinang, tu ada tempat yang nak dilawati. Itu tak termasuk lagi kalau kita pergi ke tempat hotel-hotel untuk berkelah ataupun mandi-manda sebelah sana. Apa nama tempat tu? Saya pun nak lupa jugalah saudara. Di Batu Maung area. Dan sudah mandi-manda Batu Maung, kita bawa kereta terus pergi ke balik pulau. Kalau musim bulan buah durian, dulu saudara buah durian pun murah di balik pulau. Balik pulau ada dulu ada buah pala dan juga durian. Durian paling sedap saudara di balik pulau. Sekarang ni timbullah durian Mosang King lah, durian duri hitam. Sebenarnya durian itu yang ada di balik pulau memang manis, lemak rasanya. Saudara, selamat sepanak. Itulah seronoknya bila kita pergi ke Pulau Pinang. Jadi artinya lambaian Pulau Mutiara itu melambai-lambai kita bila sampai saja, bila lagi seminggu kalender percutian, anak-anak tu cakap, "Pah, kita pergi Pulau Pinang lah." Kerana mereka suka dapat naik feri. Hari ni tak ada dah saudara. Feri dah tak ada saudara. Yang ada jambatan, apalah jambatan banyak. Banyak jambatan. Sekarang ni tambahlah jambatan di Bagan Datuk pun ada jambatan juga, jambatan Sagop. Saudara, dah banyak jambatan, bukan lagi nak dijadikan daya tarikan pelancongan. Tapi feri itu terasa bila nak berjalan feri tu blub. Allah, anak-anak pun seronok. Ada yang muka tension, yang tak biasa naik kapal ni tension sikit. Tapi akhirnya mereka dia really enjoy. Mereka seronok menaiki feri. Hari ini dah tak ada saudara. Cuma yang tinggal kalau nak naik feri pun bukan feri saudara, ini boat, itu nak pergi ke Pulau Langkawi. Lama pula tu. Dia bukan macam feri ke Pulau Pinang. Daripada Kuala Kedah ataupun Kuala Perlis nak pergi ke Langkawi itu lama pula. Dan deretan nak pergi menaiki feri itu ramai orang saudara. Kemudian keselesaan belum lagi dapat dijamin oleh pemilik feri yang membawa penumpang pergi ke Pulau Langkawi. Tapi di Pulau Pinang dululah saudara, dari Batu tu, Allah seronoknya. Jangan lupa pernah berlaku tragedi saudara, punya ramainya orang bangunan di Bagan, di Bagan sebelah Batu dia runtuh. Kejadian berlaku sekitar tahun 70-an, 80-an rasanya. Runtuh saudara. Kemudian dibaik semula. Tapi hari ni tak ada. Saudara mak semana, bukan ke buah keduak. Itulah dia orang perangai dia macam buah keduak lah saudara. Itu di Pulau Pinang seronok. Kita rasa untuk 3 hari percutian di Pulau Mutiara memang terasa saudara. Tapi hari ini segala dah tak ada dah. Yang ada mungkinlah saudara, nasi kandar banyak. Dulu nasi kandar di hadapan Komtar. Dan waktu dulu bangunan tertinggi cuma ada di Komtar je lah saudara. Sebelum tak ada yang dekat dan lepas kita keluar dari peri itu, banyaklah bank-bank itu bangunan lebih kurang 7-8 tingkat saja. Tak banyak bangunan-bangunan tinggi. Bangunan Komtar, bangunan Ahmad Shah, saudara, bangunan Dewan Perniagaan Melayu Pulau Pinang. Ada yang tinggi juga tapi tak banyak. Dan suasana memang sesuatu benda yang amat menyeronokkan kita bila kita berada di Pulau Mutiara. Bukan di sebelah ini seberang, bukan di Batawa saudara, tapi di pulau itu sendiri. Kita menyusuri pulau, boleh main jet ski dekat Batu Maung. Sekarang tak ada saudara. Saudara Zakaria Hashim, pangkalan feri runtuh tahun 1988. Ya, saya harapkan saudara yang mendengar pencerahan saya ni, kita jangan lupa dapatlah juga kita catat sejarah masa lepas. Damian Abid dia kata feri sekarang ada di Kelantan untuk menyeberang ke Takbai. Ada ke? Saya tak tahu. Tapi kalau nak menyeberang ke Melayu Sebang Golok tu bila musim air kering begini, musim panas boleh jalan kaki aja di Elmira. Jadi itu keadaannya. Saudara Ulil Zulkarni Cik Ali Gamma. Terima kasih saudara Zakaria Hashim kerana memberi penjelasan bahawa pangkalan feri runtuh pada tahun 1988. Tetapi bukan soal keruntuhan itu yang kita nak bicarakan saudara. Yang saya nak bicarakan bagaimana untuk nasib feri di Pulau Pinang sekarang ini sudah hilang. Hilang dari peta penggunaan. Saya rasa kalau ke Pulau Pangku dia naik bot saudara, dia bukan menaiki feri. Feri ini terbuka. Itu keadaannya. Dan kabarnya sekarang ni tinggal lagi 2 butir feri saya lagi yang akan dijadikan feri ikonik
di mana pihak pentadbir Kerajaan Pulau Pinang nak menjadikannya sebagai restoran terapung. Itu pun tidak diletakkan di kawasan harbourboardnya ataupun di kawasan pelabuhan yang tempat peri tu, sebab dah tak ada saya. Katanya dekat Marina Bay katanya di Pulau Pinang. Itu pun dijadikan tempat untuk seafood. Saudara Mira, ya, menyeberangi jambatan tu ikut golok rantau panjang. Itulah jalan kaki. Jalan nampaknya Saudara Mira, tak payah naik feri lah kalau gitu. Nah, bagi saya petang ini kita membicarakan saudara ni, buah pala hanya di Batu Maung. Bukan di Batu Maung, Balik Pulau tu rasanya perusahaan buah pala tu. Saya dulu ada kawan saya. Sebenarnya kalau saudara antara peminat pengulas sukan, dan juga sekarang ni dia ada dekat Bernama, sahabat saya Syarkawi Jirim. Dia asal orang Balik Pulau. Waktu dulu dia jadi penolong accountant di Angkasa Puri. Dulu saya pernah pergi bertandang ke rumah dia. Saudara Mak Semana, dulu saya pergi rumah saudara di Jelutung. Di Jelutung kita cari nasi kandar lah saudara. Tapi sekarang nasi kandar, dulu nasi kandar depan Komta, apa nama nasi kandar tu memang sedap. Satu. Sekarang dah kurang lah sekarang saya, sebab dia bila buka branch saja saya dekat dengan lapangan terbang, berhampiran dengan lapangan terbang, dah kurang enak. Dulu kalau kita ke Pulau Pinang naik kapal terbang tak seronok saya. Tak ada apa-apa. Nothing excited. Anak-anak apa kata, dah biasa je lah naik kapal terbang ni. Tapi kalau ke Pulau Pinang naik peri. Saudara Mak Sepana, tahun 80-an pernah berlaku banjir besar. Memang Pulau Pinang ada berlaku. Kadang-kadang kita heran juga macam mana pulau boleh banjir. Tapi mungkin kerana dia punya sistem sewerage atau peparitannya, dia setumbat dan sebagainya. Jadi namrong kemungkinan feri Pulau Pinang nak dijadikan tukun tiruan di Selat Melaka lah. Tak tahulah saya. Saya tak tahu. Saya Abdul Wahid Karim kali terakhir naik feri Pulau Pinang 1987. Ya, Saudara Jalil? Itulah kali terakhir. Saya kali terakhir naik feri ke Pulau Pinang tahun 1980-an lah. Pergi dengan anak-anak. Tapi anak pun sekarang dah besar. Mereka pun dah berumah tangga dan sebagainya. Engku Nazmi, air pasang bro. Saudara Rois Ahmad, salam perkenalan dari Kota Bandung, Indonesia. Apa khabar Saudara Rois? Saya menceritakan tentang Pulau Mutiara di Pulau Pinang. Bagaimana sudah tidak ada lagi perkhidmatan feri di Pulau Pinang. Sesuatu yang amat menyedihkan bagi saya. Tarikan pelancongan sudah tiada. Yang ada sekarang ni naik kapal terbang sampai ke Pulau Pinang, lepas itu pergilah ke bandarnya yang sesak. Jalan di Pulau Pinang sudah pun seperti mana di Kota Jakarta, sentiasa macet. Engku Nazmi, air pasang dia. Puan Rohani Jonet, Saudara Zakaria Hashim, banjir di Pulau Pinang disebabkan Sungai Pinang melempah. Air di Sungai Pinang melempah. Saya rasa mungkin Saudara Zakaria Hashim ni orang Pulau Pinang lah. Nama pun selalunya orang nama Zakaria Hashim ni orang Pulau Pinang, cik. Keadaannya saudara di Pulau Pinang. Dan hari ini tak ada keseronokan. Hanya kalau sekadar nak makan nasi kandar bersepah dari Kuala Lumpur saudara. Kita di sini ada macam-macam nasi kandar. Nasi kandar original, kayu original dari Pulau Pinang. Nasi kandar line clear dari Pulau Pinang. Nasi kandar sadam dari Pulau Pinang. Dah banyak di Kuala Lumpur, tak ada apa saudara. Bukanlah getinya nak makan nasi kandar tu kena pergi ke Pulau Pinang. Tak ada lah sekarang. Nasi kandar beratur ada di Kuala Lumpur. Nasi kandar line clear ada di beratur. Nasi kandar Jelutung ada. Tak ada benda lah sekarang. Saudara Mak Sepana, dia kata dulu kalau pergi Pulau Pinang, yang pertama pergi Komta. Dan juga dengan komplek Gama. Itu sebelah. Ya, Saudara Mak Sepana, betul. Sebelah Komta tu ada Gama komplek. Tapi waktu itu taraf bebas cukai dah tak ada dah di Pulau Pinang. Saya yakin kalaulah dikekalkan taraf bebas cukai di Pulau Pinang, tentulah Komta, Gama tu maju saudara. Begitu juga macam mana berlaku di Langkawi. Hari ini Langkawi, saya pergi Langkawi pada pilihan hari lepas lah saudara. Bulan 2022, tahun lalu saya pergi. Memang menyedihkan apabila saya melihat segalanya sunyi sepi. Hotel-hotel, macam je tempat berhantu lah saudara. Tempat tinggal hotel-hotel pun tak ada orang. Adalah 3-4 orang aja dekat hotel tu. Cuma baru ni bila diadakan kembali 5-2023, memanglah hotel-hotel tempah. Kemudian malak balik kerana taraf bebas cukai telah pun ditiadakan di Langkawi. Saudara Aminuddin, apa khabar MKR, Super SKSK, terima kasih EG, saudara.
Itu keadaan saudara. Kadang-kadang saya tak tahulah pakar-pakar ekonomi kita ni apakah mereka menyedari kesan bila sesuatu tu ditiadakan ia akan turut mengganggu urusan pelancongan. Ini Menteri Pelancongan duk sibuk pergi dekat airport, duk cerita orang nak masuk, duk bergaduh dengan pegawai immigration. Buat apa? Patutnya dia harus memperjuangkan. Macam mesti ada ferry daripada Pulau Pinang ke Batu Wos. Dikekalkan balik supaya ada nilai-nilai estetikanya, ada ikoniknya. Ini tidak berlaku lagi sekarang. Sepatutnya diperbaiki mutu kenaikan train ke puncak gunung Bukit Bendera, supaya bila kita berada di atas Bukit Bendera itu dapat melihat seluruh kawasan sekeliling Pulau Pinang. Seronok saudara. Dan dipertingkatkan lagi dia punya gerai-gerai, tempat makan-makan dan sebagainya. Ini tak ada saudara. Dulu sekejap dia rosak, tak ada, tapi sekarang ni saya tak tahu ada tak ada lagi. Teman-teman di Pulau Pinang boleh beritahu kepada saya. Selamat Sepana dia kata masa tu kalau pergi Pulau Pinang masa suka bawa motor I reckon dulu-dululah. Yalah naik ferry. Bukanlah naik jambatan. Ini jambatan Pulau Pinang tu tempat orang bunuh diri saudara. Tiap-tiap tahun ada 3-4 orang bunuh diri. Saudara. Sekarang ni saya melihat Pulau Pinang selain daripada hanya sekadar sebuah pulau dan untuk menikmati seronoknya membawa kereta dalam keadaan yang penuh sesak di jalan raya, pergilah ke Pulau Pinang. Pantainya juga banyak terganggu apabila berlaku pembangunan, apabila berlaku reclamation ataupun penembakan pantai. Dah rosak. Nilai-nilai estetika Pulau Pinang dah rosak. Kalau mungkin lah nak cari durian hitam sajalah. Itu ada ikonik yang ada di Pulau Pinang. Lain tak nampak. Buah pala memanglah saudara. Itu antara pusatnya. Dulu kalau kita ke Pulau Pinang, nak balik tu saudara, kita singgah dekat Chaurasta. Ingat saudara? Jangan pergi malam-malam. Chaurasta malam-malam itu tempat putih joget. Ada cabaret. Tapi kalau siang-siang kita mencari jeruk-jeruk. Macam jeruk Pak Ali lah saudara. Macam-macam jeruk ada, dodol ada, lempuk ada, dia punya ini udang tu, cencaluk ada. Terbaik cencaluk di Pulau Pinang. Dan orang suka belacan Pulau Pinang. Perusahaan-perusahaan itu wujud apabila Pulau Pinang daya tarikan orang suka. Tapi sekarang tak ada saya tak faham. Sebab itu saya ucapkan tahniah kepada sahabat saya, saudara Dato' Rauf di Melaka, sebab dia sedang membangunkan usahanya untuk menjadikan Melaka terus sebagai pusat pelancongan. Ya, sekarang ni saya tengok sungai-sungai di Melaka dibersihkan, air didalamkan, adalah untuk orang naik bot malam-malam. Sekurang-kurangnya ada saya Mus Ahmad, taman bunga tempat riadah. Ya, kalau sekarang taman bunga dah tak macam dulu saya rasa monyet-monyet pun banyak dah mati. Itu keadaan saya. Sebab dulu taman bunga juga antara dalam dia punya postcard. Adalah postcard di Pulau Pinang tu gambar taman bunga, tapi gambar ferry itu adalah ikonik kepada Pulau Pinang. Bila ferry tak ada, maka hilanglah identiti Pulau Pinang sebagai Pulau Mutiara. Tak ada dah. Macam saudara Ananda, dia kata, saya baru balik dari Penang, tapi ferry nak ke seberang dah tak ada. Memang tak ada dah sekarang saudara Ananda. Sebab itu saudara akan merasai kehilangan, sesuatu yang hilang. Dan saya mengharapkan agar pimpinan, sedangkan saya dengar kabarnya Yang Amat Perdana Menteri mahu diadakan semula. Sepatutnya diadakanlah, sebab Datuk Yang Amat Perdana Menteri juga mesti. Beliau tinggal bukan di pulau, beliau tinggal di bahagian Batu Wos. Dia orang Ceruk Tok Kun, saudara. Tapi tentulah beliau juga mempunyai kenangan, nostalgia indah untuk pergi ke Pulau Pinang. Dan beliau tentulah mengalami suasana waktu Pulau Pinang dijadikan kawasan pulau bebas cukai. Dan seharusnya banyaklah kisah-kisah yang seronok di Pulau Pinang tu yang perlu kita ketahui. Pengalaman saya dulu, saya ingat saya nak pergi ke Alor, saya belajar di Alor, saudara. Dan saya kereta api bawa saya daripada Taiping berhenti di Batu Wos. Dari Batu Wos dia berhenti lebih kurang pukul 5.30, pukul 6 pagi saya. Dan saya akan naik ferry pergi ke Pulau Pinang, makan roti canai di Craven Restaurant. Tak ada dah sekarang saya. Dah tak ada dah. Lepas makan roti canai, telur rebus 2 butir, saudara. Kena dinner teh tarik.
jalan kaki balik. Naik feri sampai ke Batuas, naik kereta api menyambungkan perjalanan ke Alor. Jadi semua itu sudah hilang, tak ada. Kadang-kadang inilah nostalgia saya. Saudara Mamu Maidin, sabar, katanya feri baru akan tiba. Macam mana saudara Mamu Maidin? Macam mana feri baru datang tiba kalau tempat dermaga untuk landing feri pun dah tak ada. Di pulau tak ada, di Batuah pun tak ada. Macam mana keadaannya? Dulu kalau kita naik feri, saudara, pandang ke kiri nampak kapal berlabuh. Oh, bau seronoklah. Indahnya bumi kita ini. Saudara, Dayang Selha, itu keadaannya. Saudara Nani, tolong ulur lah. Apa khabar Saudara Zahari Tok Kaya, Madam K, Saudara Brother Hafiz. Kita berbicara tentang Pulau Pinang. Saudara Mus Ahmad, Padang Kota Lama pun dah tak meriah macam dulu. Angin laut Padang Kota tersekat-sekat. Dan dulu juga, saudara jangan lupa, ada Pesta Pulau Pinang. Setahun sekali Pesta Pulau Pinang itu adalah tempat orang semua suka datang. Naik feri, pergi ke Pesta Pulau Pinang, macam-macam ada jualan. Dulu, buah-buahan banyak. Makanan, macam-macam makanan. Kalau di Padang Kota Lama, saudara, macam-macam makanan. Cendol pun terbaik mencendol. Tapi kalau nak makan mi, dia tu ada tepi jalan. Di antara Padang Kota Lama dengan Padang Kota Baru. Dia ada satu simpang tu, saudara, ada satu mamak. Dia panggil Firdaus. Saya ingat nama dia Firdaus. Dia mi goreng sotong. Terbaik di Pulau Pinang. Jadi itu saja yang kita ada sekarang. Saya Mehua, yes, we miss the old fairy time. Betul saudara Mehua. Terasa, saya kadang-kadang bila peringat begitu, rasa nak menangis, saudara. Bagaimana mereka dengan mudahnya menghancurkan segala nostalgia masa silam kita dan menghancurkan ikonik-ikonik tempat yang sepatutnya dapat menjadi kebanggaan negara kita. Dah tak ada. Tram di Pulau Pinang memang dah lama dah tak ada. Tapi saudara, lihatlah macam di Switzerland. Mereka mengekalkan. Saudara Zamilah Zulaika, dia kata saya sempat naik sekali saja naik feri. Anda bila dapat merasa naik feri, terasa. Anda dapat merasai seronoknya, nostalgia itu. Dan sekarang tak ada. Anak cucu kita tidak dapat berpeluang. Saudara Nani dia kata, masa dulu beli buku sekolah di Pulau Pinang. Boleh baca buku tepi jalan je. Bayar 2 kupang. Macam budaya ada di Pulau Pinang. Baru boleh membaca. Saudara. Jadi bagi saya lah, bila tiada lagi feri ke Pulau Pinang, ini adalah satu penghapusan sesuatu yang indah yang sepatutnya dipertahankan. Saya tak tahu bagaimana warga Pulau Pinang boleh diam. Saudara Arifin Abdul Hakim, apa khabar saudara? Dan hari ini Perdana Menteri datang dari Pulau Pinang. Tempat lain di Pulau Pinang seharusnya beliau memperjuangkan supaya feri Pulau Pinang ini dapat diwujudkan semula. Kerana itulah ikon, inilah daya tarikan feri Pulau Pinang. Dan kalau itu wujud, lepas itu dibangunkan semula Padang Kota Lama, saudara. Janganlah orang Perak pula cakap Padang Kota tu lain jadinya, saudara. Orang Parit disebut Padang Kota Lama tu lain jadi bunyinya, saudara. Tapi bagi saya lah, tempat makan seronok macam-macam. Dan peniaga-peniaga tempatan boleh mendapatkan hasil perniagaan mereka. Saudara Rabuddin Pasarat, Akuarium Tukuk Brahman ada lagi ke? Wallahualam bisawab, rasa tak ada. Mungkin juga di Langkawi pun besar kemungkinan tak ada, saudara. Saudara, Sakar Hashim dia katanya feri baru hanya untuk penumpang, tiada kenderaan. Kalau tak ada begitu, kuranglah dia punya. Saya rasa kita rindukan feri yang terbuka, yang kita di bahagian bawah tu, kereta, bahagian atas, penumpang, pejalan kaki dan sebagainya. Sekarang tak ada dah, saudara. Bagi saya lah, sewajarnya warga Pulau Pinang memperjuangkan untuk diwujudkan kembali kegemilangan Pulau Pinang dengan ikonnya adalah feri Pulau Pinang. Barulah sedap sampai je situ dekat pelabuhan ni di dermaga Pulau Pinang di pulau, saudara. Barulah ada lancar. Kayu lancar. Itu macam beca, saudara. Dapatlah juga penarik beca mencari pendapatan. Ini dah tak ada. Siapa pula nak naik beca di tengah kesesakan dengan panas macam begitu, dan bukan lagi mood untuk kita holiday ataupun membawa anak-anak bercuti rehat.
Saya harapkan pimpinan di Pulau Pinang, pimpinan negara dapat mempertimbangkan. Kembalikanlah segala nostalgia silam kita itu agar tidak ditelan zaman. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.